Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Raja Judah, pakar sakit kuat. Sekiranya anda mengalami haid yang teruk dan mungkin disertai dengan haid yang banyak, dan apabila doktor anda membuat ujian ultrasound dan didapati anda tidak ada fibroid, mungkin anda ada condition yang dipanggil adenomyosis. Sebelum itu, eloklah kita pelajari dulu tentang sistem peranakan wanita, kerana very important ataupun penting untuk anda mengetahui sistem peranakan wanita ni sebelum anda mengetahui ataupun belajar tentang adenomyosis ni. Ini adalah sistem peranakan wanita di mana kita ada ovary, tube fallopian, rahim, faraj, pangkal rahim ataupun cervix. Dan rahim ada dua komponen, iaitu myometrium dan juga lining of the uterus, kita panggil endometrium. Endometrium kita menebar sebelum kedatangan haid, dan semasa haid endometrium ataupun dinding rahim ni akan shading ataupun gugur dan menjadi darah haid. Dalam kes adenomyosis, endometrium ataupun lining of the uterus ataupun lapisan rahim ni juga ada di dalam otot rahim, myometrium ni, menyebabkan tisu ini juga berdarah semasa haid. Jadi sekiranya anda haid, berlakunya pendarahan yang sama di dalam otot rahim, dan ini boleh menyebabkan kesakitan yang ketara kepada pesakit dan juga boleh menyebabkan haid yang banyak. Lama kelamaan rahim akan menjadi bengkak dan tebal, dan sekiranya menjadi sangat besar, kita akan dapat melihat ketebalan ini pada ujian ultrasound. Tapi ramai juga yang tidak ada simptom langsung. Jadi apabila kita buat ultrasound scan, kita nampak rahim bengkak, dan bila kita tanya pesakit, tak ada simptom apa-apa. So kita tak perlu buat apa-apa pun, tak perlu rawatan pun bagi mereka yang tidak mempunyai sebarang simptom ataupun gejala. Diagnosa selalunya dibuat dengan menggunakan vagina ultrasound, sebab abdominal ultrasound tu agak sukar untuk mengesan kecuali terlalu besar lah. Jadi yang kecil-kecil baru nak jadi tu ataupun sederhana besar sukar dilihat melalui abdominal scan. Kita perlukan diagnosis yang tepat supaya rawatan yang optimal akan dapat diberikan. Jadi rawatan terhadap masalah adenomyosis ni, nombor satu adalah obat lah. Obat selalu doktor mungkin akan memberikan obat yang sakit, nombor satu. Nombor dua, hormon treatment yang anda makan, dan juga kita boleh bagi Mirena. Mirena adalah satu obat di mana kita masukkan ke dalam rongga rahim tu, kita letak dalam macam IUD biasa, tetapi IUD itu mengandungi obat yang boleh mengurangkan pembesaran adenomyosis ni dan mengurangkan kesakitan. Sebab bila anda period tiap bulan, darah period tu sikit. So darah period sikit, dan dalam otot rahim anda pun pendarahan berlaku sedikit, dan ini akan mengurangkan kesakitan dan juga mengurangkan aliran darah. Okey, rawatan seterusnya surgery lah. Okay, surgery selalunya kita offer ataupun sarankan kepada mereka yang sudah berusia dengan membuang rahim, dengan membuat hysterectomy. Jadi membuang rahim adalah surgery yang kita sarankan pada mereka yang ada adenomyosis ni, kerana nak buang adenomyosis ni secara, sebab is very difficult lah. Memang susah nak buang adenomyosis ni sebab dia tak ada border, dia tak ada macam fibroid kita boleh buang sebiji macam tu. Tapi ini sudah, bila dia sudah blend dengan rahim anda, dengan myometrium tu, agak sukar untuk doktor membuang 100% adenomyosis ni sebab dia dah jadi sebahagian daripada rahim anda. Sebab itulah rawatan yang selalu kita offer adalah buang rahim. Tetapi ada juga di antara anda yang ingin mengekalkan rahim anda, jadi mereka lebih prefer untuk tidak menjalani hysterectomy. Jadi selalunya doktor akan menyarankan adenomyotomy lah kalau teruk sangat simptom diorang, di mana kita buang sebahagian daripada adenomyosis tu. Tetapi kita tak boleh nak buang semua sebab dia dah jadi sebahagian daripada rahim. So cuma small portion, probably a portion of adenomyosis saja yang kita boleh buang semasa surgery ni. Jadi dia bukan surgery yang boleh menyembuhkan, sebab adenomyosis ni akan reka kalau kita tak buang rahim. Alright, apa lagi? Itu saja. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan terhadap adenomyosis, mungkin saya tertinggal apa-apa yang saya lupa nak explain, anda boleh komen pada comment section di bawah, atau email saya pada link yang saya akan letakkan kat bawah itu.
By next topik seterusnya adalah tentang ovarian cyst. Alright, saya dah habis dah pada fibroid. So ovarian cyst, so jangan lupa. Bye.